Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Maulana Muhammad ibn Abdullah imam al-muttaqin wa qaid ad-du'a al-mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita sama-sama tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta hidayahnya kita pada hari ini kita dapat berkumpul ramai-ramai anak khariah, ramai-ramai di kalangan manusia yang berada berhampiran dengan kita, akan tetapi Allah Ta'ala memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, insyaAllah. InsyaAllah hari ini kita santai-santai lah. Mood pagi-pagi ni dia bukan boleh kira kan. Tambah-tambah pula selalu pagi kita makan selepas subuh. Ramadan ni kita makan sebelum subuh. Jadi sebelum subuh ni sahur lah. Orang tak panggil sahur lepas subuh kan, orang panggil lepas subuh ni sarapan. InsyaAllah bila kata perut dah kenyang, bangun pula awal tadi, mungkin kita ada kesempatan untuk sama-sama solat malam ataupun disebut sebagai qiyamul lail. Mata ni dia akan layu sikit lah time-time hari ni, insyaAllah. Sebelum daripada kita mulakan forum kita pada hari ini, saya terang sikit lah beberapa perkara. Yang pertama, hari ini insyaAllah kita akan adakan berkenaan dengan forum berkaitan dengan satu peperangan yang besar dalam Islam ataupun yang disebut, yang masyhur disebut sebagai Perang Badar Al-Kubra. InsyaAllah yang ini adalah tajuk kita. Kita akan kupas, kita akan bincang dan juga kita akan selami, dalami macam-macam lah. Apa yang boleh kita buat pada hari ini berkenaan dengan tajuk kita ni, insyaAllah sama-sama kita akan bincangkan. Sebelum daripada tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Jasri Raimi bin Johari. Saya ni orang tak berkenal. Orang tak berkenal. Saya ni nampak macam tua tapi muda lagi. Nampak macam tua besar pada orang padahal muda lagi. Ni di kiri dan juga kanan saya ni, yang ni semua orang panggil apa, level-level tok guru saya. Belah kanan saya level tok guru saya lah. Belah kiri saya idola saya lah. Jadi lagu tu lah. Jadi saya berasa duduk terkepit walaupun besar tapi masih berasa kecil. Duduk di tengah-tengah ni dia berasa kecil sikit. InsyaAllah panel yang pertama kita pada hari ini, tuan guru kita yang mulia Ustaz Abdul Halim Nasir. Dulu saya zaman kecil-kecil duk dengar ceramah Ustaz Halim Nasir lah. Saya kecil-kecil dulu. Daripada saya ni pun muda lagi. Sebab tu waktu kecil-kecil ni duk dengar lah, duk pi dengan ayah. Saya ni orang Kulim. Saya orang Kulim. Duk Taman Selasih. Ustaz Halim Nasir ni famous lah. Kau belah-belah masjid, belah-belah sana tu. Jadi duk pernah ikut ayah apa semua. Jadi duk dengar lah. Tiba-tiba hari ni kena duduk sebelah. Jadi merasa macam tak layak sikit lah. Sama juga panel yang kedua kita, yang ni Ustaz Manis. Ustaz Manis duk tengok sebelum ni daripada jauh dalam gambar, tiba-tiba duk sebelah.
Tiba-tiba duduk sebelah pun berasa lain. Saya bahasa kecil duduk sebelah ustaz mana, no? Tapi pada hakikat besar sikitlah, no? InsyaAllah hari ini insyaAllah kita akan kupaskan berkenaan dengan tajuk Badar Al-Kubra. Mungkin kita pernah dengar dan juga mungkin kita pernah nama baca ataupun dengar ceramah-ceramah di luar berkenaan dengan tajuk ni. No? Bila kata masuk dalam bulan Ramadan, banyak benda yang kita kupas, banyak benda yang kita belajar, banyak benda yang kita bincangkan, no? Berkenaan dengan berlakunya peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam. Salah satunya yakni berkenaan dengan perang Badar. Hari ini kita tengok peperangan Badar ni, kita duk dengar dah macam-macam cerita. Hari ini kita lebihkan dalam lagi perbincangan kita pada hari ini insya-Allah. Jadi saya nak teruskan dengan soalan yang pertama lah kepada panel yang pertama kita, Al-Fadhil Ustaz, no? Untuk soalan yang pertama pada hari ini, jadi kita starting dan juga kita mulakan berkenaan dengan kita nak minta kepada Al-Fadhil Ustaz untuk ceritakan berkenaan dengan sejarah peperangan Badar, yang mana kita duk dengar sebelum daripada ni, no? Biasalah kalau kita dengar satu-satu peristiwa dia mesti ada sejarah sendiri, dan juga kita tengok faktor-faktor serta punca bagaimana boleh berlakunya peperangan Badar. Kita tahu perang ni bukan tiba-tiba boleh berlaku. Ada faktor, ada punca dia, dan kita minta kepada Al-Fadhil Ustaz untuk terangkan sikit berkenaan dengan sejarah kita. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Moderator pada forum pagi ini, yang saya hormati ahli panel yang kedua Al-Fadhil Ustaz Manis, seluruh kepimpinan surau, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut secara jelas akan dalil berlakunya peperangan Badar Al-Kubra pada ayat yang telah saya baca sebentar tadi, pada juzuk yang keempat surah Ali Imran pada ayat 123. Mafhum, dan demi sesungguh Allah telah menolong kami di dalam peperangan Badar. Allah sebut di Badar, sebut terus Badar.
wa antum adillah, dalam keadaan kamu suasana yang amat lemah di sudut ketenteraan jumlah dan sebagainya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepada peperangan Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Kalaulah kita mahu membahaskan sedikit faktor dan punca ianya berlaku, adalah ketika mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui risikan awal Rasulullah, yakni beberapa orang sahabat yang Rasulullah tugaskan menjadi pengintip perisik membaca pergerakan musuh Allah. Maka risikan melaporkan kepada Rasulullah bahawa rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang pada waktu itu masih belum Islam, masih kafir lagi, rombongan itu akan pulang menuju ke Makkah, balik daripada bumi Syam dengan membawa harta yang terlalu banyak. Maka bila sahabat lapor kepada Nabi akan pergerakan Abu Sufyan dan rombongan dagang, maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Hadhihi 'ayru Quraisy fiha amwaluhum fa ukhriju ilaihim la'alla Allah subhanahu wa ta'ala wa anfalikumuha." Mafhum? Nabi kata itulah dia, inilah dia Quraisy yang membawa barang pinjam. Fiha amwaluhum, di dalamnya kata Nabi ada harta benda kamu, yakni harta yang Abu Sufyan ambil bawa berniaga di Syam ketika sahabat berhijrah ke Madinah. Maka ada sahabat yang meninggalkan harta benda mereka, seperti Suhaib Ar-Rum dan beberapa orang sahabat. Lalu harta inilah antara yang dibawa, yang didagangkan oleh Abu Sufyan, dan mengikut hukum menjadi hak para sahabat. Maka Rasul bersabda, "Fa'akhriju ilaihim," keluarlah kamu kepada mereka. Maknanya pergi tahan mereka. Lalu Nabi kata, "La'allallahu subhanahu wa ta'ala wa anfalikumuha." Semoga Allah, kata Nabi, menjadikan ia harta rampasan untuk kamu. Ini hukum. Ini bukan Robin of Sherwood, pergi curi harta orang bagi ke orang miskin. Bukan. The end justify the means. Itu bukan kaedah Islam. Tujuan menghalalkan cara. Bukan. Itu Machiavelli, itu kapitalis. Tapi Nabi aja, itu hak kamu, harta kamu,
yang mereka ambil dan bawa ke bumi Syam, mereka niagakan, sedangkan ia harta kamu. Maka Nabi kata, pergi tahan mereka dan ambil harta itu. Semoga Allah menjadikan ia wa amfalikumuha. Nabi sebut dengan anfal. Wa amfalikumu, amfal maknanya harta rampasan. Nabi sebut dalam keadaan demikian, maka sahabat bergerak. Itu yang pertama. Faktor awal ialah bukan nak perang, nak hadapi rombongan dagang Abu Jahal. Itu Abu Sufyan, itu saja. Tahan, ambil harta, bukan nak pergi perang. Itu saja di peringkat awal. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencerita jiwa dan perasaan para sahabat. Mereka cenderung ke arah mana? Allah beritahu, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkah takunu lakum. Allah dedahkan jiwa sahabat pada waktu itu. Allah dedahkan melalui ayat 7 Suratul Anfal. Allah beritahu sahabat waktu itu dia nak ke mana. Allah sebut, Allah beritahu, wa tawadduna anna ghayra dhati syawkah, adalah mereka itu, kata Allah, mereka lebih berminat menghadapi rombongan perniagaan daripada berhadap dengan perang. Itu sahabat waktu itu. Nak sebut sahabat pun tak nak perang. Kalau boleh tahan Abu Sufyan, ambil harta, balik. Dah. Siapa dedahkan? Allah. Kalau kita buka dalam Al-Baqarah, kita jumpa ayat berapa? 216 Suratul Baqarah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Yang tu lagi clear. Allah beritahu, kutiba alaikumul qital, difardukan atas kamu berperang. Terkait dengan Badar itu Allah fardukan berperang, asbab turun ayat. Lalu Allah sebut, wa huwa kurhun lakum, aku tahu kamu benci perang, kamu tak suka perang. Allah sebut sakit, kematian, kecederaan, kehilangan keluarga, tinggal habis harta benda, mati dan sebagainya. Aku tahu, kata Allah, kamu tak suka perang, tapi aku nak beritahu, kata Allah, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci benda, tapi dia baik untuk kamu. Kamu tak suka perang dalam konteks penurunan ayat itu. Kalau mahu kita bahas, kamu tak suka perang, tapi dia baik untuk kamu. Apa dia? Pahala berjihadnya, pahala mati syahidnya dan sebagainya. Dan boleh jadi tuhibbu syai'an, kamu suka sesuatu. Dalam konteks itu,
kamu lebih berminat untuk tidak berperang, sedangkan wa huwa kuruhun lakum, ia tak elok untuk kamu. Kerana bila kamu tidak berperang, tidak berjihad, maka kamu melepaskan dirimu dari berjihad membela agama Allah, maka itu tidak elok. Itu Allah sebut secara clear di dalam Al-Quran. Adapun Al-Anfal tadi ayat 7, Allah sebut jiwa dalaman mereka. Kalau boleh tak nak perang, tahan Abu Sufyan, balik Madinah. Boleh harta beda seorang sikit dah. Tetapi Allah menentukan perang itu berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai di suatu tempat namanya Haura. Bergerak dah 300 lebih, 313 satu riwayat, 307 satu riwayat, 6 orang tidak terlibat ada riwayat. 6 orang ini, pertama Sayyidina Uthman kerana menjaga anak Rasulullah, isterinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit pada waktu itu, maka Sayyidina Uthman tidak terlibat. Nombor 2, pemangku Perdana Menteri Madinah yang memangku tugas di Madinah. Kemudian 2 orang lagi yang terlibat dalam hutang piutang. Nabi suruh mereka stay back di Madinah, cari kerja, cari duit, bayar hutang. Tu dia hutang, sampai jihad pun tak bayar dah. Kita lari tak mau bayar hutang, punya harum. 2 dan 2 lagi jumlahnya 6. 2 orang perisik awal yang tersesat jalan ketika Nabi menghantar mereka untuk meninjau keadaan tentera Quraisy. Maka 6 orang tidak terlibat. Maka jumlah ada pandangan 307, tak banyak. Tuan-tuan muslim, sampai di Haura, Abu Sufyan sudah boleh tahu pergerakan Rasulullah dan para sahabat, menyebabkan Abu Sufyan, ini punca jadi perang, menyebabkan Abu Sufyan telah mengirim bom-bom seorang Badui daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ni memang samsing gede lah, kita sebut samsing padang pasir, Bani Ghifar. Tapi dia jenis Badui, nama dia bom-bom. Abu Sufyan arahkan bom-bom pergi pacu kuda sekarang balik ke Makkah, beritahu Abu Jahal rombongan dagang selamat. Maksudnya Abu Sufyan bila dia dapat tahu Rasulullah berada di Haura bersama 300 lebih sahabat, maka Abu Sufyan dia guna jalan, ikut jalan pantai. Cerdiklah dia tak ikut jalan biasa, dia lencongkan angkatan dagang dia melalui jalan pantai, menyebabkan dia selamat. Maka dia kirim bom-bom, beritahu Abu Jahal harta dia selamat, harta orang Makkah selamat. Bom-bom sudah main jahat. Bom-bom sampai saja di Makkah, bahkan sebelum sampai ke Makkah, bom-bom Al-Ghifar si Badui ini telah memotong hidung kudanya dan telah menoreh pipinya dan mengoyak-ngoyakkan bajunya. Lalu bila sampai di hadapan Abu Jahal, maka terus dia melemparkan fitnah, menyatakan inilah yang Muhammad telah lakukan. Walhal benda tak ada apa pun,
tapi bom-bom punya punca. Dan Abu Sufyan pun tak nak perang. Bom-bomlah punca dia dengan menaburkan fitnah. Abu Jahal bila tengok, tak boleh tengok macam tu, dia dah lah mengamuk marah, maka dia isytihar perang dengan mengumpulkan 9 orang jutawan Makkah untuk membiayai peperangan, dan kepala kepada membiayai peperangan ini ialah ayah Sayyidina Khalid, iaitulah Al-Walid bin Al-Mughirah laknatullahi alaihi, dan 8 lagi jutawan yang telah memberi harta mereka perang. Apabila Abu Sufyan dapat tahu bahawa Abu Jahal bersiap untuk perang, Abu Sufyan telah mengirim seorang lagi utusan pergi beritahu Abu Jahal tak payah perang sebab dah selamat, dia pun tak nak perang. Lalu berlakulah perselisihan di kalangan pemimpin Quraisy. Abu Jahal kata tidak, demi Allah Muhammad akan kenal siapa kita. Kita akan berpesta di Badar, kita akan minum arak, kita akan bawa penari-penari kita, dan Muhammad boleh sembanglah nanti siapa kita. Itu ucapan Abu Jahal. Manakala Utbah bin Rabi'ah, orang tua yang paling dihormati di Makkah, Utbah kata tak sah peranglah. Kamu sedar tak bahawa kamu nak berperang dengan saudara mara kamu? Kata Utbah, kamu akan bertemu dengan sepupu kamu, kamu akan bertemu dengan anak saudara kamu, sebab yang berhijrah adalah adik-beradik. Apakah kamu sanggup menghadapinya? Kata Utbah, ayo kita bapalkan. Akhirnya kuat kepada cadangan Abu Jahal, disokong oleh majoriti Quraisy, akhirnya berlakulah perang. Maka di pihak Rasulullah di Haura risik hantar maklumat, ya Rasulullah, mereka sudah ready nak perang. Asal tak mau perang, sahabat nak ambil harta saja. Maka Nabi tidak ada pilihan. Nabi berpaling kepada sahabat di Haura, belum sampai Badar lagi. Maka Nabi kata, berilah pandanganmu wahai sahabat. Maka bangkitlah Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu mewakili Muhajirin. Al-Miqdad kata, ya Rasulullah, inni arakallah fanahnu ma'ak, wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Inilah ucapan wakil Muhajirin Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kata Al-Miqdad, wahai Rasulullah, inni arakallah, teruskanlah apa yang Allah perintahkan kepada kami. Fanahnu ma'ak, kami akan bersama kamu. Wallahi, demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti berkatanya Bani Israel kepada Musa alaihi salam, pergilah engkau bersama Tuhan engkau untuk berperang, kami nak duduk saja di sini.
Oh, itu ucapan Bani Israel, boleh rujuk dalam surah Al-Ma'idah ketika Nabi Musa mengajak mereka berperang membebaskan Baitul Maqdis, maka Bani Israel kata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah perang wahai Musa, kami nak duduk-duduk aja di sini. Tetapi kata Miqdad, kami akan berkata, pergilah engkau bersama Tuhan engkau berperang, sesungguhnya kami akan bersama dengan kamu dan kami akan berperang. Allahu Akbar. Sahabat bertakbir pada waktu itu. Lalu Nabi bersabda, berilah pandanganmu. Lalu sahabat Ansar faham. Bila Nabi sebut berilah pandanganmu, maka sahabat Ansar tahu mereka mesti memberi pandangan. Lalu bangkitlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang kematiannya di dalam hadis At-Tirmizi bergegar arasy Allah. Allahu Akbar. Sa'ad bin Mu'adz yang mati syahid dalam peperangan Ahzab. Walaupun perang Ahzab tidak bertempur macam Badar dan Uhud, panah memanah lepas juga, maka ada panah yang terkena kepada Sa'ad bin Mu'adz membawa syahidnya, kematian dia. Maka bergegar arasy, kata Nabi, atas kematian Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz bangun bercakap bagi pihak Ansar, ya Rasulullah, kamu tahu kami adalah bangsa yang mahir berperang. Sebelum Nabi hijrah, mereka Ansar ni banyak kali dah berperang. Aus dan Khazraj berperang punya lama. Mereka tahu soal peperangan. Ya Rasulullah, kalaulah dibentangkan di hadapan kami laut yang luas, ya Rasulullah, aku akan pastikan, kata Sa'ad bin Mu'adz, tidak ada seorang pun di kalangan kami, yakni Ansar, yang akan ketinggalan, melainkan kami akan menyeberangi lautan itu. Lagi sekali sahabat bertakbir, memberi semangat dalam keadaan mereka tidak cukup bekalan, kurangnya senjata, hanya 2 ekor kuda sahaja dan 70 ekor unta. Senjata yang kurang, pedang yang boleh dibilang dengan jari, pelepah-pelepah tamar, serban-serban yang koyak. Itulah senjata mereka menghadapi 700 ekor kuda tentera Abu Jahal. Itulah peringkat awal, punca, faktor berlakunya peperangan Badar Al-Kubra, yang sebenarnya di peringkat awal hanyalah untuk merampas harta yang menjadi milik sahabat. Tetapi demikianlah kehendak Allah, masyiah Allah yang tidak boleh ditahan oleh manusia. Maka berlakulah Badar Al-Kubra. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Oh, saya duduk tepi pun berasa lain. Oh no, nama saja ustaz, sejarah-sejarah dalam saya pun baru tahu. No, kita duduk mengaji dalam kitab tak sampai tahap lagu tu. Oh, yang ni lah. Tu no, saya anggap panel pertama kita Al-Fadhil Ustaz sebagai tok guru saya. No, kita nampak punca-punca yang mana panel pertama Al-Fadhil Ustaz kongsikan kepada kita. Ada punca, ada faktor sebaliknya, yang mana bukan tujuan asal untuk berperang, tetapi takdir menentukan segalanya, tiba-tiba berlakunya peperangan. No? Jadi kita nampak cukup hebat, no? Di kalangan para sahabat sendiri
bila kata diminta untuk memberikan pandangan hati mereka, jiwa mereka hanya serah 100% kepada Islam. Yang ni yang kita nampak semangat para sahabat. No, kadang-kadang berbeza dengan kita. Kita ni kalau kata istihar perang lah, boleh pikiak 5-6 kali yo. Pikiak 2-3 kali gagah api ni 5-6 kali. Sebab apa? Duk pikiak yang ni ku tak buat lagi, yang ni ku tak buat lagi, harta nu belambak lagi, tak ada nak pi lagi. Kita pikiak lagu tu. Tapi kita tengok jiwa para sahabat pada mulanya perkara tersebut bertentangan dengan kehendak mereka sendiri. Tak mau pun nak berperang, tapi bila kata ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang, 100 kali terus niat mereka serah semata-mata kerana Allah. Yang ni kita nampak. InsyaAllah kita teruskan untuk soalan yang kedua kita. Sebelum daripada tu saya terlupa tadi nak terang. Hari ini kita akan adakan dua pusingan. Dua pusingan soalan. Jadi kita masuk, ini masih dalam pusingan yang pertama dah. Tadi kita dah selesai untuk panel yang pertama. Untuk seterusnya kita masukkan terus soalan yang seterusnya kepada panel yang kedua kita. Kita lihat peperangan Badar, kita nampak seperti mana Al-Fadhil Ustaz terangkan tadi kepada kita. Daripada sudut bilangannya, daripada sudut kelengkapan peperangannya, logik akal manusia fikir benda ni mustahil untuk kita menang. Tetapi bahasa mudahnya peperangan yang pertama, peperangan yang besar dalam Islam, akan tetapi kita dapat memperoleh kemenangan. Yang ni menjadi penentu yang kita nampak logik akal benda tersebut tak boleh dapat. Jadi bila kata kita tahu peperangan ini menang, jadi kita nak tahu, kita nak minta untuk panel kita yang kedua Al-Fadhil Ustaz untuk terangkan sikit berkenaan dengan faktor kemenangan tentera Islam di dalam perang Badar, dan juga kita tengok mungkin ada bentuk-bentuk bantuan yang mana Allah Ta'ala berikan sepanjang dalam peperangan Badar, sama ada macam-macam mana bentuk yang ada. Kita minta untuk panel yang kedua kita untuk kupaskan pada pusingan yang pertama. Dengan ini dijemput kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan pusingan kita yang pertama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam okey kan? Boleh? Saya minta pertamanya boleh gosok tangan, nak gosok tangan, gosok kedua tangan sambil semahaman, gosok sampai keluar asap, sampai keluar api ke bawah. Boleh? Betul penuh saya tak makan. Macam tu cara adana. Alhamdulillah. Itu sebagai pusingan pertama. Orang sedang ada sedang Muhammad, Muhammad sedang Muhammad. Apa pun Ustaz tak ada lagi ni, tak ada lagi. Satu kuantik ni Ustaz. Itu sebuah gosok tangan tu pusingan pertama. Alhamdulillah yang saya hormati dan juga saya segani disebabkan saiz tak sama. Sengaja kita tak dengar supaya bela di kapal tu. Ya tak apa. Inilah perjuangan Al-Aqsa. Terima kasih Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jasri Raimi, Saudara Muhammad Alhamdulillah, Tuan Guru yang sentiasa. Sekali lagi sebagaimana yang disebutkan Ustaz Muhammad Jasri tadi, waktu kecil-kecil sana, Tuan Ustaz pernah kecil kan? Pernah kecil, Alhamdulillah Ustaz. Kita membesarkan dengan kuliah dan ceramah ilmu, muatan ilmu yang telah dipersembah, yang telah dilontar, yang telah dikongsi dengan Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Abdul Halim Nasir Al-Hafiz Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Tuhan Guru sehingga ke syurga, amin. Tuan Imam pimpinan masjid AKA Surau, yang kita doakan insyaAllah saya pun akan sabar untuk menantikan tersedap indahnya surau kita yang berharga 13 juta 30 juta 37 dahsyat semua ni, insyaAllah.
Alhamdulillah seterusnya seluruh penggerak pengatur penyusun seluruh batalion regimen Badar Al-Kubra Cawangan Surau untuk Desa Bukit Panjang. Boleh kita minta takbir sikit boleh ya? Saya takbir atas sebuah Allahu Akbar. Coba boleh? Ready? Takbir. 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 Masya-Allah. Menteri Pendidikan ingat Allah. Dia tak dengar Dia tak dengar Allah. Tuan-tuan dan saudara, sudah Muhammad menteri saya kebahagiaan ini. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya teruskan insyaAllah, tadi moderator maklum kita ada 2 pusingan. 2 pusingan bermaksud seorang 2 kali. Jadi seorang 2 kali maksudnya 4 kali lah. 4 kali berkata-kata. Jadi bermaksud tuan-tuan ada 4 pusingan untuk 5. Boleh ya? Boleh tahu. Ada terasa? Hashtag sila sentak. Bukan senang nak jadi peluang untuk 4 orang tu tak lena. Sebelum tu jangan lupa nak baca Sallallahu Muhammad bismillah wa ma'ahya. Okey, tuan-tuan insya-Allah santai-santai. Muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu Muhammad, mungkin apa yang telah dipersembahkan yang telah dilanggar dan dikongsi oleh Fadil dan guru kita dengan penuh akademik dengan fakta dan data. Walaupun saya rasa saya tak mahu pergi dalam sangat, saya rasa kita itu ruang dan peluang yang telah diberikan oleh Sultan Halim sudah terlalu terperinci. Jadi kita alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, mungkin saya nak sentuh dulu sebagai mukadimah. Walaupun saya pusingan pertama ni, apa benda yang kita kena tahu ni? Kenapa kita kena tahu? Tu yang dulu. Faham itu dulu. Tuan-tuan, yang pertama, Badar Al-Kubra ni the first war. Perang pertama yang Nabi angkat pedang. Dalam usia Nabi plus minus 53-54 tahun yang kedua Hijrah. Dalam keadaan Nabi terima syariat pertama kali puasa. Orang Madinah adalah orang pertama kali puasa yang mengikut syariat Nabi Muhammad sebagaimana yang kita puasa. Baru nak kenal puasa, baru nak kenal Ramadan, baru nak kenal Tarawih, baru nak kenal Moreh, tiba-tiba nak kenal angkat pedang ni. Apa macam tu? Jadi dia menentukan antara hidup dan mati. KPI peperangan ni kalau kalah, memang umat Islam la tu'bad ba'dal yaum. Memang Allah tak akan lagi disembah selepas ini. Itu antara keratan doa, munajat doa Nabi. Maka penentu perang ini perang yang menentukan hidup atau mati kalian hayat Islam. Bukan hanya di medan Badar, tapi seluruh dunia. Kalah Badar, Islam kalah. Itu penentu. That is why kita kena ambil tahu perang ini perang kita. Penentu menang atau kalah Islam, bukan perang itu saja. Satu. Yang kedua, dalam keadaan wa'adillah, dalam keadaan wa'antum adillah, kamu dalam keadaan kamu tak makan, tanpa nasi kandang, tanpa nasi dalca, tanpa nasi apa lagi? Tanpa bubuk janji, hampa boleh pegang pedang. Tuan-tuan, kita tengah masak tengah hari nak masak bubuk, pegang bukan dekat pedang, pegang senduk petak ni, baru senduk. Nabi pegang pedang, ada riwayat mengatakan hampir 200 kilo beratnya pedang Nabi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, berapakah berat tubuh badan Nabi berat tu berapa? Berapakah berat sahabat? Mereka makan apa ni? Sahabat bukan hanya pegang dengan teknikal, tetapi mereka lahirkan dan zahirkan. Pegang pedang dalam perang. Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh ikut saya dah. Ambil ayat ni. Pegang pedang dalam perang. 1, 2, 3. 3, 4. Pegang pedang dalam perang. 3 P ingat. Dalam keadaan tanpa makan, dalam keadaan tengah panas. Tuan-tuan, panasnya Madinah, panasnya Badar tidak sama seperti panasnya kita. Paling sejuk 45 degree. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, nak pegang pedang pijak di atas pasir. Kalau tuan-tuan pergi bandar, tuan-tuan akan pergi dekat malaikat bukit malaikat. Tak jauh daripada medan makbarah syuhada Badar. Tuan-tuan akan pijak pasir bukit ini, bukit malaikat, jabal malaikat. Pasirnya sangat halus. Saya bawa rumah itu 46-47 degree. Pijak macam mana tuan-tuan? Kita pijak hanya 2 saat, kita akan mengelupur medan Badar. Tuan-tuan, jam makan jam untuk perang. Pedang sepasai, panas kaki sepasai.
panas atas, panas bawah, panas tengah, keliling. Muslimin dan muslimat nak faham kata ada sesuatu energy of spiritual yang memenangkan tenaga dalaman, bukan hanya luaran. So untuk menjawab persoalan ada dua faktor, internal dan out ataupun kita kata external. Faktor dalam, faktor luar. Sebagai mukadimah lagi tuan-tuan, perang Badar Al-Kubra ni juga menjadi penentu dan asbab dan musabab kita boleh raya. Kerana kemenangan awal inilah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah berikan kemenangan ini sehingga Allah menganugerahkan hari raya yang Nahrajan, Nairus dan Mahrajan. Asal raya di Madinah tuan-tuan, raya yang tidak patuh syariah, tiba-tiba asbab menangnya Badar, maka Allah hadiahkan kemenangan. Jadi orang yang paling layak meraihkan hari raya Idul Fitri adalah orang Badar. Ahlul Badar, mereka lah paling layak. Orang pertama raya hari raya Idul Fitri adalah orang pemegang dan pemenang Badar. Ahlul Badar golongan pertama yang layak meraihkan Idul Fitri kerana darah, air mata, titisan keringat mereka lah kita tumpang raya. Raya kita tak buat apa pun. Tidak. Kita tak sumbang apa pada agama. Tiba-tiba baju raya 30 pasang. Berada nak raya, kita tak sumbang apa pada agama. Orang yang paling layak pakai baju raya 30 pasang ni sebenarnya adalah Ahlul Badar. Asbab kebiasaan peluh mereka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'addu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Surah Al-Anfal, Surah Al-Anfal, ayat Allah sebut dalam ayat yang ke-60, dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh, musuh yang provok, musuh yang cari pasai, kerana Badar adalah perang tanpa niat. Sebagaimana yang dikupas panjang tadi, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, whatever kekuatan yang kamu ada, walaupun kamu hanya berbekalkan 80 baju besi, 60 pedang, sekitar 2 ekor kuda, 70 ekor unta, berbanding artileri dan infanteri 700 ekor unta, 600 ekor kuda, yang hampir 600 baju perang, baju besi yang dipakai oleh Quraisy. Atas kertas memang balik awal, atas kertas kalah awal, atas kertas tak sampai 10 minit kita akan tumbang. Atas kertas whatever comes from Allah is the best. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun. Allah kata jadi. Allah kata hampa menang, hampa jangan takut. Aku kata hampa menang. Walaupun hampa sikit, hampa hanya tidak dibantu oleh negara-negara lain. Wahai Al-Khasam, wahai Abu Ubaidah, hampa duduk, hampa dikerumuni, diselubungi, dikelilingi oleh tentera-tentera Jahid dan tentera-tentera Zionis yang berbekalkan senjata 115 bilion daripada Amerika, dibantu oleh 10 negara, 1 lawan 10. Atas kertas Aqsa dah runtuh, atas kertas Brigade Al-Qasam 76 tahun dah rana. Itu atas kertas. Tapi tuan-tuan, 1 versus 10, 1 lawan 10. Bila Allah kata aku menang, hampa menang, maka kuantiti dan perang Badar yang nak faham tuan-tuan, perang Badar moden. Sebab tu ulama eskatologi akhir zaman mengatakan, kenapa nak faham perang Badar? Kita tengoklah Palestin sekarang. Itu perumpamaan dan tamsilan yang menghampiri perang Badar. Sikit lawan banyak. Allah pertahankan Aqsa hanya disebabkan Brigade Al-Qasam yang tanpa dibantu oleh mana-mana pejuang negara. Saya sebut tuan-tuan supaya tuan-tuan mudah ambil jadikan sebagai rujukan. Oh macam tu kau Ustaz, macam tu. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi seperti itu. Sikit lawan banyak, tidak dibantu oleh mana-mana batalion regimen. Tapi bila Allah kata wa'addu lahum mastata'tum, hampa ready, get prepared, bagi hampa apa yang hampa ada. Okey ya Allah, kami ada 8 tingkat
bawah tanah, terowong bawah tanah. Ini je yang mastata'tum. Allah kata itu yang hampa mampu. Ya Allah, kami tak ada menara atas tanah, kami tidak ada kemah atas tanah, kami tidak ada Merkava, kami tidak ada peluru berpandu, kami tidak ada kereta-kereta. Ya Allah, kata Abu Ubaidah beri Al-Qasam, kami hanya ada terowong 8 tingkat bawah tanah. Ya Allah, kami hanya ada Engkau. Ya Allah, Allah wa Rasul. Allah kata itu hampa ada. Go, mo, bergerak wahai demi tentera Aqsa, bergerak wahai tentera Badar Al-Kubra. Maka itu yang kalian ada. Maka Allah kata apa? Wa min ridatil khair turhibuna bi wa aduwwullah wa aduwwakum. Aku akan datang bersama kamu dengan segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dari pasukan berkuda. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina. Ayat ini melengkap dan menambah nilai apa yang disebut ayat dalam surah Al-Imran 123. Ayat jelas direct tentang dibanding wa antum adillah. Okey, yang kedua, poin yang ketiga tuan-tuan, apa yang kita kena ambil maklum tentang perang Badar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perang Badar ini juga banyak peristiwa yang Allah takdirkan berlaku pada tarikh 17. Ini saya kongsi sikit fakta tuan-tuan. Yang pertama tadi di perang. Yang kedua, beberapa peristiwa besar yang telah memenangkan Islam, antaranya perang terakhir Nabi Tabuk. Juga dalam Ramadan. Peristiwa Fathu Makkah juga dalam Ramadan, 17 Ramadan, 17 Ramadan perang Badar kemenangan, 17 Ramadan berlakunya watikah pelantikan Nabi sebagai Nabi as officially assigned as an official prophet pada 17 Ramadan. Nabi dilantik menjadi Rasul pada malam Al-Qadar bila terimanya wahyu Lailatul Qadr khairu min alfi syahr, turunnya Quran, turunnya Jibril, maka Nabi terima tarikh yang sama. Badar menang, tarikh yang sama Nabi terima, dan tarikh yang sama idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Datang bila datangnya pertolongan Allah, kemenangan Allah, kami akan saksikan waraitan nas, manusia akan berbondong-bondong masuk. Kamu akan lihat bila menangnya Badar, tertegaknya daulah. Tuan-tuan, ada dua tujuan perang Badar, antara yang dua di satu dakwah, yang kedua daulah. Dakwah, daulah, daulah, dakwah. Nabi duduk di Mekah tuan-tuan, Nabi tak berjaya membina daulah sebab bi'ah, environment, vibe, sekeliling tak membantu Nabi. 360 berhala, 360 tokong Nabi tak mampu lihat. Umat dalam kesyirikan, kemusyrikan, kejahilan, kesesatan, boleh sebut dah? Kelemahan, tak boleh sebut. Kekafiran, boleh tak boleh sebut sangat. Ya, takbir raya ni tak boleh sebut kafir dah. Di sini dia bercakap Allah SWT Muhammad, tak faham macam tak sampai yang punchline tu. Subuh pun. Okey. Ni makcik-makcik tengah buka mata ni, Lena ke jaga? Saja tanya saja aja. Tengah jaga ni. Okey. Ada orang dia buka mata tapi dia Lena. Sebab faktor usia betul tuan ni bawa. Insya-Allah. Okey, ni kita betul jaga kan? Okey, tak apa. Tuan-tuan, salam selamat. Okey, jadi poinnya tuan-tuan, kenapa Allah takdirkan kemenangan walaupun tadi abang pengurusi sebut apa? Islam melihat kepada kualiti berbanding kuantiti. Yang pertama tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemenangan disebabkan wasyayuhum fil amri, disebabkan umat Islam datang Sa'ad bin Mu'az, antara general, antara komander, antara pimpinan yang Nabi bagi mandat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az daripada Al-Ansar, dia yang pimpin perang. Antaranya Haris, Sayyidina Umair, Sayyidina Muawiz, Sayyidina Mu'az, antara anak muda yang bersama Rasulullah. Tuan-tuan, kemenangan Badar menentukan faktor pertama adalah mereka taat wa ati' Allah wa Rasul wa ati' Rasul syura wa syawirhum. Allah kata, jadi apa pun hampa taat, hampa bincang elok, maka tuan-tuan dan puan-puan syura.
wa amruhum syura bainahum. Bila berlakunya syura, itulah kemenangan pertama Badar adalah kalian tidak membelakangkan Rasul, tetapi kalian mentaati Rasul dan kalian melakukan syura antara kalian. Keberkatan syura mengangkat izzah, kekuatan kamu ada. Yang pertama, muslimin dan muslimat Allah. Okey kan? Tu aura Badar Sallallahu alaihi wasallam. Ni tentera Yahudi cawangan mana ni? Yahudi ke Quraisy? Masa Quraisy ni, sebab Badar Quraisy, Yahudi tak ada lagi. Dia nak tengok skill peperangan ni. Kita nak perempuan dulu ya. Okey, yang kedua Rasulullah ada Sri Muhammad. Dia tak berani kat Ustaz Alim. Ustaz mana berani no? Oh, tentang dengan bodi kecil. Okey, tuan-tuan yang kedua tuan-tuan, apa lagi kekuatan faktor yang telah menentukan kemenangan? Yang kedua, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al wa innallaha ala ma'al muhsinin. Ketika mana Allah menjadikan, Allah kata kekuatan kamu adalah jangan kamu tinggal al-jahdu, jangan kamu tinggal jihad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang ada pada tentera, apa yang ada pada peperangan Badar, Uhud pada pusingan pertama, dan juga tentera-tentera Al-Fatih yang seramai 250,000, 1453 tuan-tuan, bagaimana bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya meniupkan semangat jihad supaya dunia jangan diletakkan di hatimu. Barang ni jangan mengharapkan ghanimah. Uhud kita kalah pada pusingan kedua, pelajaran dia sebab ada harta, ada dunia, ada gangguan dunia. Hampa lawan sebab apa ni? Hampa nak menang. Hampa menang sebab apa? Siapa hampa nak harta ghanimah? Ketika hatimu ditawan oleh dunia, something wrong, Allah akan buat pasukanmu akan bergoyang dan bergoncang. Tetapi ketika Badar langsung tidak ada kepentingan dunia. Ketika itulah tuan-tuan Allah menyatukan wahdah, kesatuan ummah, kesatuan hati umat berlaku dalam perang Badar berbanding Uhud. Kerana sebahagian sahabat hatinya berpecah ketika itu. Jadi pelajaran nak bagi tuan-tuan muslimin dan muslimat faktor kemenangan, kita ulang balik. Yang pertama syura, yang kedua mereka meletakkan jihad fi sabilillah, wajahidu fi sabilillah, dengan apa yang kamu ada. Sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Apa yang kamu ada? Jasad, kulit, kuku, tulang belulang, nyawa, darah. Okey, go dengan apa yang kamu ada. Jihad, nak buat forum, apa yang kamu ada Ustaz Halim mai daripada Sungai Petani. Jihad, tekan brek, tekan minyak. Ustaz Halim pun tak laju mana pun, 18 je saya tahu. Itu jihad. Saya bawah sikit 175 sebab tak boleh lawan Tok Guru. Itu jihad kita tuan-tuan, dalam lapangan, dalam konteks, dalam keadaan, dalam suasana, dalam zaman kita. Nak abah mai tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Sama juga macam AJK berjihad nak siapkan masjid yang berjuta-juta, semata-mata nak memastikan sallallahu alaihi Muhammad apa? Memastikan maslahat dan manfaat umat. Itu pun jihad. So poin kita tuan-tuan, bila syura dan jihad serta taat bersatu, bercantum dan bergabung, tidak akan ada kekuatan di dunia yang mampu melumpuh dan merempuh kalian sehingga kamu mampu menempuh seluruh kekuatan musuh. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Saya kira itu faktor dalaman.
Okey, yang terakhir untuk faktor dalaman tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, munajat Nabi yang dibaca. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ini antara ayat doa pendek, ya Allah, kalaulah engkau tak menangkan kami, kalau engkau tak bantu kami ya Allah, tak ada lagi kemenangan, siapa lagi yang nak bantu kami ya Allah. Doa ini doa yang dibaca oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Ibnu Najmuddin Al-Ayyubi pada malam 2 Oktober 1187 dalam perang Hittin, dan doa yang sama dibaca oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah pada malam 7 Oktober 2023 kemenangan dalam perang Yom Kippur. Doa Badar, doa Hittin dan doa di Palestin menerusi dan mewarisi kepimpinan dan kemenangan doa munajat. Tuan-tuan tahu apa yang Sultan Salahuddin buat adalah meniru apa yang Nabi buat, mencontohi, meneladani apa yang Nabi buat pada malam Badar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini antara faktor kekuatan spiritual. Bila esok nak berperang, malam tu Nabi bangkit, tengok sahabat semua bangkit tahajud. Benda yang sama tuan-tuan, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit, tengok mana sahabat yang tak bangkit tahajud, hampa duduk belakang. Bukan tak bangkit, semua bangkit, cuma yang mana paling awal duduk di barisan harapan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Maka kekuatan kemenangan juga antaranya, Allah kata apa? Kekuatan kamu adalah kekuatan tahajud, itulah spiritual kamu mengatasi teknikal dan fizikal. Sebab tu sahabat bila pegang pedang, dia bukan pedang, dia pegang dengan tangan, tetapi dia sentuh dengan tangan, tapi dia pegang dengan ruh doa spiritual tahajud yang Allah genggam. Itu faktor internal. Faktor eksternal tuan-tuan, ini yang dikatakan bila Allah datangkan tentera-tentera al-malaikah, turunnya kanan sabil malaikah minas sama. Bila turunnya kamu letakkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Setelah kamu usaha segala teknikal, fizikal, mental, strategi kamu bersatu dan bercantum, kamu letakkan sepenuh pergantungan kamu, letakkan pada kata Allah Azza wa Jalla. Dan turunnya malaikat-malaikat, dan ada riwayat mengatakan dalam surah Nabawiyah, dalam kitab Ibn Hisham mengatakan turunnya malaikat dalam keadaan serba putih, dalam menggunakan menunggangi kuda yang putih, sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan 313 ataupun 307 tentera Badar tidak melihat malaikat yang turun, yang hanya melihat adalah geng-geng Quraisy. Siapa ni? Datang. Geram tengok. Tengok tu boleh lena juga tak nak kata. Habis modal ni. Bersilap dah ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Sallallahu alaihi wasallam, ulama tafsir sirah mengatakan, kenapa Allah tak menzahirkan malaikat di depan sahabat dalam tentera Badar, dalam perang Badar, sahabat tentera Islam muslimin tak nampak malaikat, tapi yang hanya nampak geng-geng Quraisy, Abu Jahal, Utbah, Abu Sufyan, geng ni yang nampak. Salah seorang yang terlibat dalam 1000 orang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, geng Quraisy adalah adik dari Sayyidina Khalid bin Al-Walid waktu sebelum Islam. Ketika tertawan tuan-tuan, 70 orang pertama Quraisy tertawan, salah seorangnya adalah adik Khalid Al-Walid. Bila ditawan dalam medan Badar di Madinah buat balik, Sayyidina Umar kata apa? Bunuh! Sayyidina Umar dengan tegas, bunuh mereka. Kata Sayyidina Umar, jangan Umar, kita didik dan kita dakwah, kita berikan dakwah kuat bertemu hidayah Islam. Akhirnya tuan-tuan, Nabi terima cadangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka diberikan dakwah, tidak dibunuh. Ringkaskan cerita tuan-tuan, ketika dalam tawanan adik kepada Sayyidina Khalid Al-Walid bertanya kepada geng tentera Islam ni, saya nak tanya ni, waktu perang dulu kan, siapa dia hak geng-geng mai hak turun berjubah putih dengan kuda putih, kami nampak tau, hampa import geng mana ni? Dalam bahasa kita, tak ada, kami tak ada yang sebagaimana yang kau gambarkan, tak ada. Kami hanya 313 orang ni saja. Tak ada tentera lain. Kami tak main potong. Kami bukan scammer. Itu bahasa mudah. Sallallahu alaihi wasallam. Kami the real warrior. Kami benar-benar pemimpin. Kami benar-benar pejuang. Tapi betul ni kami nampak ni turun dari langit ni pakai baju semua putih ni.
Sekali dia lipas 10 yang jatuh. Kami takut. Siapa dia? Muslimin dan muslimat, sahabat merujuk kepada Rasulullah, maka Allah mewahyukan, Allah mengilhamkan, itulah malaikat minas sama, turunnya malaikat membantu tentera Allah Badar. Maka tuan-tuan dibahaskan di sini, rupanya tuan-tuan sama juga macam perang Yom Kippur di Palestin. 1600 semenjak 5 bulan 20 hari sejak 7 Oktober tuan-tuan, kurang lebih catatan daripada wartawan Israel melaporkan tak kurang lebih 1600 tentera Zionis jatuh lumpuh terkena gangguan PTSD, psychotrauma disorder, cacat cekal. Tak ada orang kacau, tak ada orang pegang, tak ada orang sentuh, tiba-tiba jatuh. Seolah-olah macam badan mereka ada benda yang dikacau dan ditumbuk, jatuh cacat cekal. Tidak dilaporkan di media rasmi. Bila dirujuk tuan-tuan, kata geng-geng hak jatuh tu, dia pun boleh bercakap, cuma tak ada nak bangkit. Kami nampak ni, hantu mana yang main kacau kami. Mereka menggunakan kalimah hantu. Muslimin dan muslimat rahmatullah, rupanya bila dirujuk tuan-tuan, sebab itulah Allahumma salli ala Muhammad, bumi Palestin, Baitul Maqdis yang Allah sebut 5 kali dalam Al-Quran. Rupanya tuan-tuan, itulah ulama eskatologi kata apa? Sama. Eskatologi kata sama. Kalau kamu nak faham, perang Badar Kubra ataupun perang Badar moden ataupun perang Badar 2.0 hampir sama dengan sini. Itulah Badar 2.0. Sebab apa? Sebab ada malaikat yang turun dari langit, tapi tentera-tentera Islam, Brigade Al-Qassam, rakyat Palestin tak nampak, yang hanya nampak Zionis Israel untuk menakutkan musuh. Muslimin dan muslimat Allah, maka kesimpulannya faktor internal, dalaman, munajat, tahajud, syura, jihad, kesatuan, wahdah, jangan berpecah, jangan berbalah, jangan ada kepentingan dunia, jangan mengharapkan ghanimah. Maka barulah Allah kata end of the day, end of the story, aku akan turunkan malaikat dan bantuan daripada aku yang merupakan tentera-tentera aku. Antaranya malaikat turun membantu di saat kamu KPI perang kamu solid, mukhlisina lahuddin, la tusyrik billah, tidak ada kepentingan dunia, tidak ada untuk menggelar menaikkan nama siapa-siapa, tapi betul-betul berjihad untuk fi sabilillah. Allah kata aku turunkan bantuan. Ketika itulah walaqad nasarahumullah, maka wajib menang ke atas kalian. Wassalamu ala Muhammad. Setelah kamu persembahkan the real niat, the real ukhuwah, the real wahdah, perjuangan yang sebenar, maka aku hadiahkan kemenangan yang benar. Akhirnya Badar menang, kita dapat Idul Fitri, selamat hari raya. Beritahu InsyaAllah Allah Ta'ala alam. Untuk pusingan saya Saudara selamat kembali kepada moderator dan tuan-tuan boleh sambung lain untuk pusingan yang seterusnya. Silakan ya. Alhamdulillah. Rancak Al-Fadhil Ustaz Halim Nasir ada cara pembawakan dia. Ustaz Manih ada cara pembawakan dia. Serba boleh Ustaz ni, Ustaz Manih no? Nyanyi boleh, boleh, melawak boleh. Alhamdulillah. Nak kata hebat tak hebat perbincangan kita pada hari ini, tetamu yang tak diundang pun mai. Duk lintah atas kepala ingat benda apa. Oh, rupanya yang ni mungkin tentera juga ni. Kita tengok. Kita bincang dalam pusingan yang pertama, dibentangkan oleh panel kita yang kedua Ustaz Manih, berkenaan dengan faktor dalaman internal, faktor luaran, yang mana kita boleh nampak kemenangan Islam yang mana memihak kepada tentera Badar pada peperangan yang pertama. Dan juga saya tertarik Ustaz Manih sebutkan tadi, yang layak untuk sambut hari raya Aidil Fitri ini, mereka yang mana bertungkus lumus angkat angkat pedang, mereka yang layak Allah Ta'ala berikan kepada mereka untuk sambut hari raya. Kita ni nak banding dengan kita buat apa? Angkat senduk nasi ya? Angkat senduk apa? Buat apa? Adakah layak untuk kita ni raya? Tapi rasa mesti juga persiapan kan. 10 malam terakhir kita lagu tu 10 malam terakhir biasanya apa? Bertembung.
Ibadah pun sepatutnya lagi hebat, persiapan pun kita hebat sama naik juga. Yang ni kita tengok. Yang mana perlu untuk kita prepare, kita tengok balik. Yang mana ibrah daripada peperangan Badar ni kaedah dia lagu mana. InsyaAllah kita akan masuk pada pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua kita insyaAllah. Yang mana kalau kita melihat bahasa mudahnya, kepakaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Islam daripada sudut peperangan ni biasanya akan memihak kepada Islam. Yang ni bahasa mudah kita tengok. Perang pi lah lagu mana pun. Ustaz Manis sebut tadi beberapa peperangan, 3 peperangan yang berlaku berlaku dalam bulan Ramadan. Kita tengok sekarang ni pun musuh-musuh Islam menggunakan peluang berada di dalam bulan Ramadan untuk serang Islam, untuk lawan Islam. Tapi kita nampak kepakaran, nampak Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Islam ni. Kalau kata perang, Islam memang kita punya kepakaran. Jadi kalau kita nampak faktor bila kata musuh Islam, mereka faham peperangan ni susah nak lawan dengan Islam. Jadi berbagai-bagai bentuk teknikal untuk memusnahkan Islam. Matlamatnya satu je, tak mau letakkan Islam sebagai tempat yang paling tertinggi. Yang ni punca musuh Islam lawan daripada zaman Rasulullah. Mereka tak mau Islam ni untuk berada di tempat yang paling tertinggi. Jadi kita nak sambungkan pada hari ini untuk soalan yang kedua kepada Afadhil Ustaz panel yang pertama. Kita boleh tengok mungkin di dalam nama peperangan Badar ni kita boleh minta kepada Afadhil Ustaz untuk terangkan sikit kesan dan juga impak berkaitan dengan pembentukan bagi sesebuah negara Islam yang mana dibina oleh Rasulullah. Kita nampak kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah. Punca utama kalau kita nampak menang itulah yang mana Islam tersebar sampai hari ini. Yang mana dibina oleh Rasulullah kerajaan, kita nampak Islam boleh tersebar sampailah hari ini. Jadi kita nak minta kepada Al-Fadhil Ustaz untuk terangkan sikit kesan serta impak berkaitan dengan pembentukan sebuah negara Islam yang dibina oleh Rasulullah berkaitan kita perbincangan tajuk kita Badar pada hari ini. Dengan ini majlis menjemput dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina in makkannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah ayat yang ke-41 daripada suratul Hajj yang menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara Islam yang diajar oleh Allah dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-ciri yang disebut oleh Allah yang sudah tentu memberi impak, memberi kesan kepada musuh-musuh Allah. Pertama sekali Allah menyebut aqamus shalah. Negara itu mendirikan salat. Dibahas oleh Syekh Said Hawa di dalam kitabnya Al-Islam bahawa yang dimaksudkan dengan perkara itu ialah bukan sekadar mendirikan salat di Masjid Surau sahaja, mendirikan salat di musalla semata-mata, tetapi apa yang dimaksudkan ialah kesan daripada salat itu, pemimpin dan rakyatnya
rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud aqamus salat. Yang kedua, wa atawuz zakat, mengeluarkan zakat dengan makna kekayaan di dalam negara itu sama-sama diagihkan, tidak berlegar pada sekitar orang-orang kaya semata-mata. Allah memberi amar kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Allah tidak benarkan harta di dalam sesebuah negara berlegar pada golongan yang kaya semata-mata. Kalau dalam hari ini istilah kartel macam-macam yang menyusahkan rakyat, yang menyusahkan orang yang hidup di bawah. Allah tidak benarkan golongan yang kaya sahaja memonopoli segala-galanya, tetapi hendaklah diagihkan sama rata. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf, kepimpinan dan negara mengajak masyarakat kepada ma'ruf, kepada perkara yang baik, dan tidak adalah ma'ruf yang paling besar melainkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ma'ruf yang paling besar melainkan mengikut sunnah Nabi yang paling besar, yaitu meletakkan hak Allah dan Rasulnya di tempatnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Punyalah banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita, terutama kepimpinan sesebuah negara, supaya memahami bahawa tugasnya bukan sekadar meluluskan peruntukan sana peruntukan sini, membina jalan raya dan sebagainya, tetapi membina jaringan akidah rakyatnya yang paham bahawa amar ma'ruf adalah sesuatu yang dituntut sebagai suatu cahaya bagi diri setiap rakyatnya. Termasuklah wa nahaw 'anil munkar, mestilah mencegah kemungkaran. Islam tidak melarang batas-batas hiburan. Ada perbahasan sampai ke hari ini berhubung dengan hiburan-hiburan di dalam Islam, bentuk nyanyian, penyanyi dan sebagainya. Tapi janganlah LGBT pun panggil, janganlah main tangkap borong ikut suka hati sahaja, janganlah penyokong LGBT. Yang itu yang kita panggil untuk menghiburkan masyarakat dalam keadaan bercampur lelaki perempuan yang tidak diizinkan syarak. Mencegah kemungkaran adalah sesuatu yang amat besar yang menjadi ciri sebuah negara yang baik di bawah redha Allah. Dan paling akhir Allah sebut walillahi aqibatul umur, dan mestilah kembali kepada Allah akan segala urusan. Apabila ini ada, dan inilah yang Rasulullah lakukan di Madinah, maka sudah tentu memberi impak dan kesan yang besar kepada musuh-musuh Allah. Bagaimana orang-orang Yahudi yang mendiami bumi Madinah setelah Rasulullah berjaya menumbangkan musyrikin di dalam peperangan Badar. Orang-orang Yahudi merasa gerun dan takut. Orang-orang Yahudi sudah mula menanam suatu perasaan, kalau bahasa kita, jangan main-main dengan Muhammad. Begitulah. Dia 300 lebih hari, dia boleh pukul orang-orang musyrikin Makkah.
perasaan itu sudah mula ada, sehinggalah membawa kepada pengusiran Yahudi Bani Nabi, Yahudi Bani Quraizah, sehinggalah membawa kepada peperangan Tabuk yang Nabi tunggu di Tabuk. Rom tidak berani datang kerana gerun dengan kepimpinan Rasulullah. Apabila ciri ini hilang, maka Allah cabut perasaan gerun itu. Kita pula pergi gerun dekat orang-orang yang tak faham Islam. Maka orang-orang yang tidak faham Islam pula bermaharaja leleh, menyebabkan kita pula rasa kerdil dengan Islam kita, sampai nak sebut kafir tak boleh. Ini sesuatu yang tidak benar, kerana betapa banyak ayat-ayat Quran yang menyebut wal kafiruna humuz zalimun. Apa Allah sebut? Walahum azabun alim. Macam-macam ayat tentang orang-orang kafir. Apakah kita berani untuk mengharapkan istilah ini, sedangkan ia adalah kalam Allah? Sebab itu sudah ada alim ulama yang menegur mereka-mereka yang bersifat sedemikian, dan kita mengharapkan supaya bertaubat, meminta ampun kepada Allah, kerana istilah ini, kafirnya, fasiknya, zalimnya, adalah istilah-istilah di dalam Al-Quran, kalam Allah yang tak ada siapa boleh cabut buah daripada kehidupan dia. Maka sudah tentulah impak yang paling besar ialah penghormatan kepada Islam. Itu yang paling besar. Tapi hari ini kita boleh lihat, sampaikan Sultan Selangor pun mereka hina, Sultan Selangor pun dipermain-mainkan, dikutuk, dicaci, dimaki raja-raja Melayu dalam bentuk mereka buat video macam-macam, sehingga meletihkan PDRM untuk membuka kertas siasatan berbagai-bagai ragam. Dalam keadaan mereka begitu berani sekali mengusik bukan kata Islam, tapi institusi raja-raja Melayu yang menjadi pelindung kepada agama Allah di bumi Malaysia ini. Seolah-olah mereka hilang penghormatan, sedangkan kita diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati mereka, sampai Nabi ajar jangan dicaci sembahan mereka, jangan dicaci sembahan mereka, kata Rasulullah. Biarkan itu kepercayaan mereka, sampai Nabi sebut jangan dicaci makan minum mereka, halal bagi mereka, haram bagi kita, lantak itu mereka. Sampai tahap itu Islam ajar kita. Sebab itu kita mengharapkan satu penegasan oleh kepimpinan negara dalam perkara seperti ini, iaitu persoalan hormat menghormati, respect each other, terutama dalam memahami Islam adalah agama persekutuan. Islam adalah agama rasmi yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Kami mesti hormat seperti mana kita hormat agama yang lain. Kalau ini kepimpinan tidak serius, tentu akan tengok ke depan apa jadi. Na'udzubillah. Ini yang kita harapkan, supaya berfikir dengan lebih matang bahawa istilah-istilah Islam ke, hukum hakam ke, sesuatu yang Allah telah tetapkan, dan kita tak boleh kacau, kita tak boleh ganggu. Kalau kita mahukan izzah, kemuliaan dengan Islam, mereka hormat kita, kita hormat mereka. Cantik, indah hidup dalam keadaan demikian, perpaduan umat Islam dan masyarakat di bumi Malaysia hasil hormat menghormati antara satu sama lain. Tapi sekarang macam nampak tak cantik, hati bengkok aja, rasa tak sedap, rasa bengang,
Sampai jiran kita pun kita tengok lain macam, rasa nak sepak aja, jadi tak berapa nak syok. Soal kamu pangkah parti mana kamu punya masalah, ini demokrasi, kamu jawablah dengan Allah. Tapi soal Islam ini soal nombor satu yang mesti kita pertahankan. Maka impact dan kesannya ialah mestilah kita faham penghormatan itu akan kita dapat terhadap Islam apabila ini yang kita susun berdasarkan 41 surat Al-Hajj. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita masih dalam pusingan yang kedua, pusingan yang terakhir. Kita melihat daripada kupasan Al-Fadhil Ustaz Alim Nasir di kalangan perkara faktor impak ibrah yang perlu untuk kita ambil berkenaan dengan Badar Al-Kubra, situasi yang berlaku di dalam negara kita sendiri. Kita nampak perkara, kita bincang sekarang, Islam adalah perkara asas utama. Islam adalah perkara akidah yang perlu untuk kita sama-sama jaga, untuk sama-sama kita pegang, jadikan perkara tersebut sebagai tunjang utama kita. Kita nampak ancaman yang pelbagai yang berlaku di dalam negara kita. Kita harapkan daripada perkara yang kita bincangkan pada hari ini, kita boleh sama-sama laksanakan dalam kehidupan kita. Kita faham dengan lebih jelas perkara tersebut, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi untuk yang terakhirnya, jadi kita minta kepada panel yang kedua kita, Al-Fadhil Ustaz, untuk bentangkan sedikit yang tadi berkenaan dengan kesan impak berkaitan dengan pembinaan sesebuah negara, pelaksanaan agama tu dalam sesebuah negara. Hari ini kita tengok sikit skop yang lebih kecil, yang mana kita tengok hikmah. Kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, kongsikan kepada kita hikmah serta ibrah daripada peperangan Badar, yang mana kita boleh berpandukan jika masalah-masalah sosial pembentukan masyarakat Islam, yang mana kita boleh relatekan, yang kita boleh ambil iktibar daripada peperangan Badar ni, supaya apa? Masalah sosial, masalah masyarakat kita ni kita boleh selesaikan. Kita pun sendiri tahu, kita pun sendiri faham masalah sosial di sekeliling kita ni macam-macam. Jadi ibrah daripada peperangan Badar ni kita boleh ambil kok mana benda tu. Kita minta perkongsian ni daripada Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah, dan juga sedikitlah penggulungan yang berpandukan daripada pusingan yang kedua, insya-Allah. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Kalim sekali lagi. Kita terus kepada tentang wala illallah. Apapun juga kekuatan, keyakinan, persediaan, persiapan yang kamu miliki, dia akan berlaku tuan dengan izin Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billah. Allahul azim. Bila Allah sebut jadi bila Allah bagi walaupun kita hanya datang dengan sebatang jasad. Muslimin dan muslimah rahimahumullah, itu yang utama. Kemenangan la ghaliba illallah. La ghaliba illallah. Kemenangan tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, muslimin dan muslimah, sallallahu alaihi wasallam, kita tengok, saya suka merelate dan menghubungkan peristiwa Badar dengan tragedi Palestin, sebab banyak persamaan yang kita boleh lihat. Sengaja Allah paparkan momen dan suasana perang yang sedang berlaku. Dia memang seolah-olah mengimbau. Kalau saya yakin dan pasti tentera-tentera Brigade Al-Qassam mereka sangat mempelajari dan memahami kitab sirah Nabawiyah khusus dalam perang Badar, kerana nampak taktikal dan teknikal cara mereka berperang memang menggunakan modul dan kaedah yang ditinggalkan oleh baginda Rasul dan juga sahabat khusus dalam medan Badar. Sebab tu Allah memenangkan bumi Aqsa, walaupun nampak seperti padang jarak pada terukur. Sebenarnya ketika Palestin sedang menang. Kalau Palestin kalah, dah lama Aqsa teruntuk 76 tahun kan. Untuk yakin itu yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
tuan-tuan, bila kita bersedia, kita kata aku ni pejuang agama, kita nak turun di lapangan, aku sebagai ustaz, aku sebagai pendakwah, aku sebagai asatizah, aku sebagai AJK dakwah, aku sebagai biro kerohanian, maka tuan-tuan kena bersedia. Ya, bila aku mengaku aku sebagai seorang pejuang, aku kena bersedia untuk dicaci, dimaki, dihina, dicerca, dikata, diviral, ditular, disaman. Semindang bersemangat. Memang itu asam ragam dan kita kata fitrah. Semua orang berjuang membara dan berjuang. Lagi lain alamat nyanyi pula buatan. Ustaz nak buat lagi tak habis. Tuan-tuan dan puan, nak abang mai kata bila kita bersedia, bila kita turun dan berjuang, aku berada di lapangan, aku bersedia untuk dilantik sebagai AJK, maka ready tuan-tuan. Jangan duduk jangan merasa selesa dalam dunia kelompok kita. Out, keluar daripada comfort zone. Memang kita akan rasa sentiasa tidak akan puas hati walau sebaik-baik manusia seperti Rasulullah. Ada orang attacking dari belakang apa terjadi kita tuan-tuan. Tuan ingat tak kita waktu zaman PKP. Zaman PKP ni zaman paling orang tak suka AJK. Berkeling dengan AJK. Apa ada AJK Mahdir ni? Ingat tak ayah? Ingat tak zaman tu? Mahdir tak bukan nak kapiak aku. Zaman ni kan, zaman tak nak sembahyang kat masjid. Padahal itu arahan MKN. AJK pun hanya akur pada arahan MKN ikut SOP. Masjid tak buka yang hanya boleh 5 orang, 7 orang, 12 orang. AJK waktu tu yang hanya boleh main masjid solat berjemaah. Geng-geng hak tak faham, geng bangsa-bangsa netizen ni. Sallallahu alaihi wasallam jemaah netizen Islamiyah, Madaniyah, Islamiyah. Apa lagi? Tuan-tuan dan puan, nak kapiak mereka, mengkafirkan AJK pun ada tuan-tuan. Dan tak puas hati sebab tak main masjid, tak boleh main masjid sampai mengkafirkan. Geng-geng Madani pula kata, selingan-selingan geng-geng AJK tu. Sebab apa? Mereka adalah pejuang. Jadi betul-betul bersedia untuk dia apa? Ditentang dan diserang. Itu hikmah pelajaran yang kita boleh lihat dalam sunnah Al-Islam. Pelajaran yang seterusnya tuan-tuan Allah sebut walan tarfa'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa kata Allah? In whatever situation and condition, musuh takkan lena, musuh takkan nganga, musuh takkan duduk saja. Yang nganga dan lena itu hampa. Yang duduk lena itu kita. Bangkit Islam pun saja. Hampa nganga lagi, hampa lena lagi, tanah orang ada dah. Masjid hampa nak rumput dah. Islam dipinjak-pinjak, sunnah Nabi diinjak-injak. Hampa nganga lagi. Orang tahu al-Yahud. Mereka takkan pernah reda, mereka takkan pernah duduk saja. Tak boleh cara ni di tepi cara belakang, tak boleh cara belakang, cara depan. So kita yang membuka ruang. Dengan kawan hampa berlawan, dengan kawan hampa dengan lawan hampa berkawan. Dengan orang yang sepatutnya hampa lawan, hampa tak lawan. Faham ke tak faham? Ini masalahnya bila berkawan dengan lawan, berlawan dengan kawan. Yang kawan hampa lawan, yang lawan hampa kawan. Ini masalah. Bila kita terlalu nak menjaga hati dan perasaan, ini tidak akan jadi kawan dengan lawan. Lawan dengan kawan, kawan dengan lawan. Pegang ayat dia. Dia letak tak kena tempat. Dia panggil zalim. Muslimin dan Islam Allah. Akhirnya itulah punca berpecah, berbalah, bermusuh, beruntuh umat Islam. Kita yang membuka ruang, jatuhnya tuan-tuan muslimin dan Islam. Patutnya kita belajar daripada Ibrah Badar. Antaranya datangnya tentera Alfonso de Albuquerque ataupun de Albuquerque pada tanggal 24 Ogos 1511. Bukan sebab kekuatan musuh, bukan sebab kekuatan artileri senjata Portugis, tapi sebab apa? Orang dalam. Sebab pengkhianat yang membuka ruang jalan jambatan kota. So muslimin dan muslimat, Islam won't be falling down with the weapon of the enemy. Islam tak akan jatuh dengan senjata musuh, tapi Islam akan jatuh kita bila kita rancak bergaduh. Jatuhnya kerajaan Abbasiyah, kerajaan Samarkand 1258. Tentera Mongol main. Bukan tentera Mongol tu kuat, tapi sebab berpecah perang saudara, benda dalam.
Tuan-tuan, saya bila tengok dengan apa yang berlaku hari ini, sangat risau ni, seolah-olah macam kita ni akan ditawan dan diperang, seolah-olah macam Alfonso dah akan main sekali lagi, kali kedua pengganti dia. Kalau macam ni lah persembahan agama yang kita tunjukkan, tuan-tuan. Kalau macam ni cara pegangan agama, saya rasa tak mustahil kita akan dijajah sekali lagi. Memang na'udzubillah, tapi kita sedang membuka ruang seluas-luasnya. Muslimin dan Muslimat, sedangkan Badar walaupun lepas sikit, setiap orang berpegang pada posisi. Hampa jangan tinggal posisi. Allah kata, Nabi kata hampa jangan tinggal, pegang portfolio. Sa'ad duduk kat sini, Saidina Umar duduk kat sini, Saidina Muawis duduk kat sini. Yang terakhir daripada saya, tuan-tuan, barang siapa yang betul-betul dan tulus untuk memenangkan agama, ending dia pasti mulia. Tapi barang siapa yang berniat untuk menghancurkan agama ataupun berkawan dengan orang yang nak menghancurkan agama, ending kamu hina. Apa justifikasi dia? Abu Jahal, panglima perang nombor 1. Secara atas kertas dan teori, tuan-tuan, Abu Jahal mati di tangan Rasulullah one by one. Panglima dengan panglima bagus sama taraf, bertemu buku dengan luas. Tapi apa jadi? Siapa yang bunuh Abu Jahal? Abu Jahal tidak mati di tangan Rasulullah. Sedangkan secara logik yang saya sebutkan tadi, Abu Jahal kena mati one by one, baru layak, baru kena level dengan level, panglima dengan panglima, general dengan general. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Abu Jahal mati di medan Badar di tangan, dalam bahasa kita, budak. Baru tekan 1, baru tekan 2, Saidina Muaz bin Amr al-Jahmah dan juga Saidina Muawis. Tuan-tuan tengok nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam medan Badar, Maqbarah Badar. 14 syuhada Badar, siapa yang pernah sampai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, 14 syuhada tu antara yang bersama dengan Saidina Muawis dan Saidina Muaz. Tingkatan 1, tingkatan 2, umur 13 tahun, umur 14 tahun. Mereka yang memenggal kepala Abu Jahal, mereka yang menikam jasad Abu Jahal. Abu Jahal setinggi-tinggi pangkat Abu Jahal, world number 1, panglima perang nombor 1 Quraisy, akhirnya mati di tangan anak muda. Maksudnya apa, tuan-tuan? Allah menghina Abu Jahal, hang mati di tangan anak muda. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah sallallahu alaihi wasallam pada jalannya. Barang siapa yang memuliakan Allah, memuliakan agama, ending dia mulia. Barang siapa yang sebaliknya, ending dia hina. Allah Ta'ala alam. Terima kasih. Saya mewakili pihak Isra sekali lagi untuk memaklumkan bersama buat masa ni kita ada kutipan, kita ada progres. Berapa persen? Masjid kena? 70%. Alhamdulillah, saya sangat mengikuti juga. Sempat saya turun untuk merakamkan video untuk dipromasi kempen dana wakaf. Alhamdulillah kita sudah sampai mencapai 70% dan masih berbaki kurang lebih 800,000 ringgit sahaja. Jadi kalau kita ada hari ini 100 orang, seorang 8,000 settle, insyaAllah dalam tempoh 10 minit settle. Amin. Betul, amin. Mana ada tangan-tangan baik kan? Semoga bismillah wa sallallahu. Jadi kita doakan targetnya kita akan resmikan pada 7 Julai, pada bulan 7 ini. Katanya saya akan resmi, menang-menang. Okey, insyaAllah resmi semayang lah, resmi solat insyaAllah. Tak sama nak cium buah kapek ni, dan nak rasmi PA system. Saya soalan pertama nak tengok PA system lah, tengok benda lain lah. Itu KPI saya lah kan. Mudah-mudahan menjadi mercutan tanda baharu masjid kita, insyaAllah yang akan tak lama lagi, kurang lebih hanya lebih kurang 3 atau 2 bulan saja lagi. Mudah-mudahan Allah lancar, Allah memudahkan, dan Allah kirimkan tentera-tenteranya untuk membantu menyiapkan masjid kita yang berbaki pada RM1,000, insyaAllah. Tuan, kita sebar luaskan, mudah-mudahan menjadi faktor dan asbab pertemuan kita pada pagi ini untuk mencapai apa yang kita nak capai, siapnya masjid kita seawal Julai nanti. Maaf apabila anda ada kekurangan kecacatan, tuan-tuan, astagfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka dengan ucapan terakhir daripada Al-Fadhil Ustaz, yang mana berakhirlah kita punya pusingan yang kedua. Bila kata sebut pusingan yang pertama, masuk pada pusingan yang kedua, pusingan terakhir, mana kata selesai. Sebab tu bila kata sebut majlis dah selesai,
mata semua pekat buka cerah. Tadi kita bagi tidur sat-sat kan. Sebab itulah nikmat bila kata tidur dalam majlis ilmu. Tempat yang paling sedap, tempat yang paling selesa, tak suruh pun dia boleh lena apa dia? Majlis ilmu. Sebab apa? Salah satu daripada taman-taman syurga. Yang tu yang kita nak kan, tapi jangan duk peganglah lepas ni kan. Tanya nak pergi mana ustaz? Nak pergi ceramah. Sebab apa? Masuk taman syurga lena sedap. Rosak kita. Nak jam kita. Jadi alhamdulillah hari ni kita dah selesai untuk kupaskan untuk tajuk dalam peperangan Badar Al-Kubra. Kita bincang daripada sudut sejarahnya, punca berlakunya, kita tengok kesan kemenangan, faktor bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kupas daripada masalah yang berlaku di dalam negara kita, macam mana sudut pembinaan negara, daripada sudut sosialnya yang perlu untuk kita perbetui. Yang ni kita dah nampak, cumanya selepas daripada ni, ilmu yang mana kita ada, kita ambil sama-sama, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tambah-tambah pula kita berada di dalam bulan Ramadan, 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Yang ni kunci utama kita gunakan peluang ni dengan sebaiknya, dan juga saya faham dan juga saya rasakan di antara anjuran program ni apa dia? Antaranya salah satu untuk kita kutip sumbangan dana kita. Masjid kita dalam proses untuk kita siapkan, yang mana macam tadilah sebut seorang 8,000 clear terus. 8,000 clear terus. InsyaAllah perkara tersebut tiada mustahil. Kita ambil kesempatan dalam bulan Ramadan, kita besarkan nama apa, sebarkan infak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah saham akhirat kita. Saham akhirat kita yang mana kita boleh ambil, yang kita nak supaya apa? Matinya kita, bahasa mudahnya buku bank kita alhamdulillah ada bekalan tersebut yang mana kita infak sekarang. Insya-Allah. Jadi saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada panel yang pertama, Al-Fadhil Ustaz, Tuan Guru kita Ustaz Habibul Nafsir, dan juga Al-Fadhil Ustaz Ustaz Manis di atas perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Dan juga saya memohon ribuan kemaafan jika ada tersalah kata, terkasar bahasa dan sebagainya di panjang kita punya forum pada hari ini. Saya mohon beribu kemaafan. Moga-moga kita harapkan usaha yang kita laksanakan pada hari ini, apa yang ibadah yang kita buat pada hari ini, Allah Ta'ala terima insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang tu saja insya-Allah saya tangguhkan untuk forum kita pada kali ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah.